Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua yang hadir pada malam ini. Saya mewakili pihak menganjur mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua, khususnya para panel kita pada malam ini. Untuk makluman, pautan borang kehadiran telah pun diletakkan di ruangan chat box dan peserta hendaklah mengisi borang tersebut. Live background program kita pada malam ini juga telah diletakkan di ruangan chat box. Dijemput semua untuk turun dan menukar live background tersebut. Bagi memberkati program kita pada malam ini, marilah kita bersama-sama menadahkan tangan bagi mengaminkan bacaan doa yang bakal dipimpin oleh saudara Muhammad Fidul Hakim bin Fattah Yassin. Dengan segala hormatnya, mempersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنك خلاق عظيم، إنك سميع عليم، إنك غفور رحيم، إنك رب العرش العظيم. Ya Allah, Engkaulah yang memiliki segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan. Kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ya Karim, ya Rahim, limpahkanlah rahmat dan rahimmu ke atas program Alumfas siri 3.0 yang diadakan pada malam ini. Bersempena dengan program ini, kami memohon inayah dan taufikmu. Kurniakanlah kebahagiaan dan kesejahteraan kepada kami. Sesungguhnya pada hari ini, kami berkumpul kerana-Mu dan berkatilah majlis ini dari awal hingga akhirnya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kami juga memohon perlindungan daripada-Mu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan program kami dan daripada segala perkara yang boleh melalaikan kami dari berbuat taat kepada-Mu. Kepada-Mu jualah kami serah segala urusan kami. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Fidul Hakim bin Fattah Yassin untuk bacaan doa tersebut. Semoga dengan asbab bacaan doa tersebut, program kita diberkatinya. Sebelum saya menyerahkan kepada moderator, suka saya ingin memperkenalkan secara ringkas para panel kita pada malam ini. Panel pertama kita pada malam ini ialah Puan Fasha Fazwani Mansur. Beliau merupakan pengusaha Hanas Cookie. Beliau juga merupakan alumni FST tahun 2009, program Sains Aktuari dan Pengurusan Risiko. Panel kedua kita pada malam ini ialah Encik Muhammad Afifi Muhammad Safi'i. Beliau merupakan jurutera perisian jaminan kualiti keselamatan di Sitecore. Beliau juga merupakan alumni FST tahun 2015, program Sains Komputer, Keselamatan dan Jaminan Maklumat. Moderator kita pada malam ini tidak asing lagi iaitu Dr. Nur Hidayah Azman, penyelaras alumni Fakulti Sains dan Teknologi USIM. Tanpa membuang masa lagi, saya menjemput moderator kita untuk meneruskan program kita pada malam ini. Okay, so Assalamualaikum, selamat malam kepada semua. Terima kasih kerana join Santai 3. So ini adalah siri ketiga dalam kita punya siri Alumfas. So sepanjang tahun ni kita dah buat pelbagai jenis seminar bila mana kita panggil alumni FST yang bukan calang-calang orangnya untuk datang kembali and then share segala pengalaman, segala ilmu turunkan kepada junior-junior di FST. So pada hari ini kita sangat-sangat beruntung, sangat bertuah kita dapat membincangkan topik yang sangat menarik hari ini, which is
bekerja sendiri versus makan gaji. So topik yang sangat menarik ini dan kita sangat-sangat beruntung dapat dua alumni kita yang tersohor ni. So mula-mula kita ada Puan Fasha, pengusaha Hannah's Cookies. Ada banyak cawangan, ada banyaklah cerita success story untuk Hannah's Cookies ni. So saya sangat teruja lah untuk nak dengar sharing daripada Puan Fasha sekejap lagi. Dan kita juga ada Encik Afifi. Encik Afifi pun terkenal di FST dengan segala kepakaran dia. Kami selalu cari dia untuk macam-macam benda. So kami ada dua alumni yang alhamdulillah sangat successful dan we're very very happy to have you both here. So apa khabar Puan Fasha? Apa khabar Encik Afifi? Sihat? Alhamdulillah sihat. Fifi tengah mute lah Fifi. Boleh dengar ke? Boleh dengar? Boleh. Okey kan? Semua sihat? Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Cantik segak lah dua-dua hari ni, alhamdulillah. Okay, so hari ni kita akan buat forum style lah. So kita ada dua panel kita. So let me just quickly share my screen sebentar. So kita ada Mentimeter ni. So Mentimeter ni one way untuk kita buat two way communication lah. So ini je bukan kami je sembang bebel dekat sini, bukan. You all in the audience ada banyak cara untuk join in the conversation. Ini bukan satu hala. So basically kalau ada soalan atau ada apa-apa komen you guys rasa macam menarik ni, atau ada macam Puan Fasha ada soalan dan sebagainya, ada dua cara. Satu adalah masuk dekat menti.com ni. So maksudnya you buka another browser ke ataupun you pakai your handphone, buka browser kat handphone and then pergi dekat menti.com, either masukkan kod ni ataupun kalau you nampak dekat chat pun tempat untuk you boleh letak soalan juga. So those yang masuk dekat MS Teams yang boleh nampak chat dekat ruangan kanan anda ada ruangan chat. So kalau ada soalan boleh tulis dekat situ, nanti urus setia akan pass kepada kami. Kami akan utarakan soalan kepada panel kita lah pada malam ni. So ada dua cara lah untuk nak contribute. So you can either use the MS Teams chat or you can use menti.com. Okay. Dan yang paling penting kenapa kita pakai Menti, if you've ever come to this Alam Fast series ni, kita ada quiz. So quiz kita malam ni lumayan tau. 8 orang menang, ada 8 pemenang. So kalau you pernah datang sebelum ni, pemenang dia berapa boleh kira sebelah tangan. Sekarang kena 2 tangan pula kira pemenang. So malam ni kita ada 8 pemenang. So please stick around, alright? So last kali nanti kita akan ada quiz dalam Menti. So kita akan guna Menti. So ready for that. Soalan pun agak wow, so seronok soalan dia. So I'm very excited to do this talk tonight. Okay, so for tonight's panel, atau cara dia, tadi kita dah buat sedikit intro panel kita. So panel yang sangat-sangat berkaliber lah. So very excited to have them here. Kita ada satu kira dari bahagian bekerja sendiri. Kita punya panel adalah Puan Fasha, iaitu pengusaha yang sangat berjaya, dah ada macam-macam bisnes. So kita akan ada Puan Fasha lah mewakili pihak bekerja sendiri. And then kita ada Encik Afifi mewakili pihak makan gaji. So kita akan cerita pada belah Encik Afifi juga. Kemudian cara kita buat ni, so untuk panel kita Puan Fasha dan Encik Afifi, saya akan tanya soalan and then satu soalan tu kira saya ajukan kepada dua-dua lah, okay? So mungkin soalan satu mungkin Puan Fasha jawab dulu and then Encik Afifi jawab dulu, jawab selepas dia. Kemudian soalan nombor 2 tu mungkin Encik Afifi jawab dululah and then Puan Fasha, kita pusing-pusing sikit lah bagi variety sikit. Boleh ya Puan Fasha dengan Encik Afifi? InsyaAllah boleh. Boleh insyaAllah. Alright, okay, alright. And then lastly kita ada quiz lah. So itu quiz, 8 pemenang, ada 10 soalan. And then last kali kita akan buat soal jawab. So kita akan utarakan soalan daripada audience and then kita akan tuju kepada panel kita. Okay, so itu atau cara kita lah untuk malam ni. Okay. So alright, so tanpa ini silap tajuk lah. Saya silap tulis lah, tak apalah, kita laju sikit pusing. Allah. Okay, alright, so I've stopped sharing there. Okay, so now I'm gonna go to the first question. So soalan pertama kita adalah apakah career yang anda buat sekarang ni, adakah ini pilihan utama anda? Kalau ya, kenapa pilih jalan
jalan career ini sebagai pilihan utama anda? So kita bermula dengan ladies first dululah, boleh ke Puan Fasha? Boleh ke? InsyaAllah boleh. Okay, so adakah ini pilihan utama bekerja sendiri dan kenapa pilih jalan ini? Okay, first of all terima kasih Puan Nur Hidayah and then Alun Faz punya team jemput saya dalam panggil apa ni, forum kot macam ni kan. Which is actually this is my first time buat forum yang macam ni. First time lah kan, sebab kita duduk apa pandemik punya ni memang tak ada orang panggil kan. So first time lah, normally kita urus PDPR anak je yang macam ni. So okay, back to the question. Adakah kerjaya ini merupakan pilihan pertama saya? Actually saya sebenarnya suka berada dalam industri yang mana saya Saya graduated in Actuarial Science and Risk Management 2008. Saya suka berada dalam industri tu, sebab tu saya pilih untuk ambil course tu. Okay, saya pernah bekerja dalam industri 2 tahun. 2 tahun saya bekerja dalam industri and then we are leaving everything behind selepas 2 tahun tu sebab saya sambung study masa tu. Sambung study which is tak habis pun. Lepas tu saya kita macam mana, saya suka berada dalam industri tu tapi orang kata mungkin second choice also the best choice masa tu kan. So saya tinggalkan industri, kami balik ke kampung dan pilih untuk berniaga. Masa tu lah sebab pilihan kedua tu now dah jadi pilihan pertama lah. Okay, so which is alhamdulillah kita happy dengan what we are doing now lah. Itu je sebenarnya, simple je. Saya punya kenapa saya pilih ni. Itulah sebab jauh pusing dia kan daripada actuarial science betul. Saya memang sememangnya pilih course. Saya dulu actually ditempatkan dalam fakulti Sains dan Teknologi under Sains Komputer. Oh ya ke? Yes. Wah, itu lagi satu lompatan jauh. So saya punya first course actually bila ada course risk management tu which is related to mathematics. Masa tu matematik memang is my favourite subject kan. Lepas tu agaknya bila dah so saya tukar daripada sains komputer tu ambil actuarial science. Then bila nampak matematik all the numbers agaknya nampak duit je banyak, itu yang boleh masuk ke bidang business ni kan. Itu je macam tu. Tu dah tanya macam actuarial science ni ada membantu ke bisnes dengan segala kira-kira ni? Yes, sangat membantu. For me is memang sangat membantu. Okay, itu je. Terima kasih banyak pada Puan Fasha. Okay, sama. Jauh daripada susu galur pusing dia tu. Daripada computer science masuk ke ASRM, masuk ke buat F&B, bagus. Okay. Nanti kita cerita panjang lagi pasal yang tu. Okay. Cik Afifi pula. Adakah ini pilihan utama anda sebagai software engineer buat QA, quality assurance untuk security? So adakah ini pilihan utama dan kenapa? Okey, pertama sekali terima kasih kerana menjemput saya untuk pada program pada malam ni. Saya hormati Dr. Sakinah, Dr. Hidayah dan juga Puan Fasha, juga pelajar-pelajar FST yang ada pada malam ni. Berkenaan soalan yang pertama dari Dr. Hidayah, adakah ini merupakan pilihan pertama? Sebenarnya saya baru je dapat pilihan yang saya nak pada tahun ini. Yang mana sebelum ni cita-cita saya asalnya untuk menjadi pensyarah lah. Sebab tu back pada tahun 2015 saya waktu intern saya pergi ke Uzbekistan untuk transfer knowledge dengan Uzbek University Samarkand Tweed di sana. Lepas tu habis graduasi saya terus sambung master study. Cuma pada waktu tersebut saya ada dilema bila saya habis master tu dan pada waktu tu walaupun saya GRA, saya ada dilema untuk teruskan saya punya career. Sebab waktu tu saya memikirkan tentang survival. Yalah kita perlukan duit lah kan untuk teruskan hidup, sebab waktu tu saya bakal berkahwin dan saya rasa saya kena ada kerja tetap lah.
Dan saya buat keputusan sebelum habis master tu untuk apply di syarikat-syarikat IT lah, mostly MNC. Dan waktu tu saya tak fikir pun untuk jadi apa, saya just apply MNC. Okay, jadi saya apply banyak lah, antaranya Symantec, Nielsen, Dell dan sebagainya. Dalam banyak-banyak berbelas-belas tu yang saya apply, pada tahun tu satu saja yang saya dapat panggilan, iaitu daripada Symantec Security Malaysia untuk menjadi software QA. Okay, jadi bidang itu ialah software QA pada asalnya, dan saya tak berapa minat lah sebab saya nak kepada security. Tapi dalam masa yang sama saya nak masuk ke dalam MNC sebab saya fikir MNC, multinational company, dia lebih stabil dan dia ialah sebahagian daripada foreign investment yang masuk ke Malaysia, which is saya dapat gaji dan saya boleh contribute kepada ekonomi tempatan lah, dan bayar zakat dan sebagainya kan. Jadi saya masuk je, apply je semua MNC dan saya dapat Symantec 1 untuk interview, dan itulah satu-satunya interview yang saya dapat pada waktu tu. Saya cuba sehabis baik dan alhamdulillah rezeki pada waktu tu saya dapat diterima bekerja sebagai software QA engineer. So QA lah, ataupun bahasa mudah dia mungkin juga orang panggil sebagai tester. Minat saya masih lagi security. Jadi apa yang saya buat, saya go through dengan QA tersebut. Saya handle quality product, nama produk itu dipanggil security analytics. Saya tak buat security related sangat pun sebab saya lebih kepada functional testing the functionality of the product to make sure everything yang didesign tak ada kecacatan, kerentatan yang critical dan boleh di-release kepada customer without any issue lah. Dan pada waktu yang sama, saya ada kata dua lah antara nak jadi security punya people dalam industri dan juga saya nak jadi pensyarah. So dalam Symantec tu saya masih berfikir untuk menjadi pensyarah juga. Saya berfikir untuk sambung belajar sebab masa tu Symantec ada skim yang dipanggil beasiswa untuk sambung buat master atau PhD, worth 20,000 kalau tak silap saya, untuk sambung. Tapi ditakdirkan pada tahun 2019 selepas saya habis master dan saya berfikir untuk sambung, Symantec ditutup. Okay, Symantec ditutup dan saya kena VSS lah. Tak sampai 2 tahun, rasanya genap 2 tahun. Okay. Jadi saya ada pilihan sama ada nak VSS ataupun tak VSS. Tapi saya tak ambil VSS tu sebab saya fikir masa tu ramai yang akan keluar kalau saya ambil pada waktu yang sama dan saya kena compete dengan orang lain yang ada dalam syarikat. Jadi saya keluar awal. So saya keluar awal tu saya apply MNC yang lain lah. Saya apply Accenture, saya apply Dassault System, Ideagen, even local company pada Sunway. Semua QA related. Dan saya pilih Ideagen lah. Walaupun saya dapat offer yang lain tu, saya pilih Ideagen sebab saya nampak saya boleh pergi kepada security kat situ sebab dia lebih open. Ditakdirkan dekat Ideagen saya menjadi tester juga, tapi bukan automation. Sebelum ni saya more to automation. Dekat Ideagen saya lebih kepada manual dengan automation dua-dua. Saya agak bosan lah sebab buat manual testing sebab dia repeated task. So saya cakap dengan manager saya nak masuk dalam team ops untuk handle ops related deployment, security. So saya masuk dalam team tu. Saya buat kerja, walaupun title saya tester, saya buat juga kerja, kadang-kadang kerja developer, saya ambil tiket diorang. Saya buat juga kerja related with ops untuk gather knowledge. Dan akhirnya pada tahun 2020, dalam bulan Oktober, recruiter approach saya daripada Sitecore untuk cuba masuk dalam bahagian security sebab dia nampak background saya security. Dan saya nampak ini peluang lah, saya nampak ini peluang. Saya apply, alhamdulillah rezeki saya dapat dan saya mula buat security di Sitecore. Jadi saya boleh kata sekarang baru saya dapat apa yang saya nakkan dengan saya bersabar selama hampir 3-4 tahun sebelum saya mula enjoy bidang yang saya nak lah. So saya fikir waktu tu grab apa yang ada dan cuba dekatkan balik bila ada peluang. So itulah daripada saya, Doktor. Wah, tu pun banyak juga dia punya susu galur dia. Kira dah banyak lompat-lompat
Satu lompat company, dua lompat arah tuju lah ya, daripada jadi lecturer tak jadi lecturer. Ya je, itu ada isu lain lagi lah. Itu tak apalah, itu kita buat cerita lain lah, kita PM belakang ni cerita. But itulah kira apa, kita nampak macam nak sometimes kita pilih apa-apa cita-cita kan, kita cakap okay, saya nak jadi macam ni, and then kita duduk dekat jalan tu, and then kita jalan-jalan dan tengok macam actually maybe jalan sana lagi best lah. So nampak macam yang common thread among dua-dua tu, nampak macam dua-dua jalan mula-mula jalan satu, nampak sempang tu masuk sempang. So bercakap tentang sempang, so kita patah balik kepada Puan Fasha. So Puan Fasha boleh tak cerita sikit pasal Hannah's Cookies ni lah, macam mana daripada nak pengasasan daripada founding of the business lah of Hannah's Cookies ni, and then boleh cerita pasal cabaran utama lah dalam dunia keusahawanan ni macam mana. So cerita sikit pasal Hannah's Cookies and then cabaran dia lah sepanjang mengasaskan bisnes ni. Hannah Cookies ni actually tahun depan will be turning 8. Tahun ke-8 dia. 8 tahun tanya. 8 tahun. So asalnya nama Hannah Cookies ni actually nama anak saya yang pertama, nama Hannah. Okay, and then mak mentua saya dia buat biskut. Orang dulu kan buat biskut raya semua kan. So sebelum saya pindah balik ke Perlis 2013, masa tu kita jual biskut raya mak mentua saya ni di KL. Kita bawa 20 kotak, 30 kotak macam tu pergi ke KL dan kita jual. Dekat Usin pun pernah saya pergi hantar dulu masa tu. So the background lah yang macam mana dapat nama Hannah Cookies tu. And then kita balik daripada pindah balik daripada KL. Husband saya berhenti kerja, saya pun berhenti kerja, we are coming back for goods macam tu. Duit simpanan pun ada dah tak banyak pun selepas dah kita balik ke Perlis ni. And then waktu tu kita, masa tu like 8 tahun lepas, Perlis ni macam tak berapa, orang cakap apa, tak terdedah lagi dengan bandar-bandar besar yang dekat luar tu. So saya duduk dekat KL lama, duduk dekat Nilai lama. So bila balik Perlis ni kita nampak satu peluang yang macam kita kena bawa benda-benda tu datang ke Perlis. Sebab bila kita nak cari tak ada. So kita kena buat sendiri. Kita nak minum kopi tak ada, so kita kena buat sendiri. So masa tu kita balik datang sini 2013, kita buat macam-macam. We try everything. Masa tu kita jual biskut daripada rumah, kita bake cake daripada rumah, kita semualah kita try kan. So kita buka Hannah Cookies, jual biskut raya, and then kita jual ingredients masa tu. Tapi masa tu berniaga ni adalah ada punya macam roda kan, atas kadang naik kadang turun macam tu. So bila masuk dekat dalam industri F&B ni, kita dah start jual biskut sikit-sikit daripada rumah, kita dah start jual ingredients, kita buka ingredient shop tapi tak berhasil. Tahun pertama tu kita balik, kita rugi RM45,000 kita buka ingredient shop masa tu. Tapi Alhamdulillah masa tu walaupun kita rugi, kita dikelilingi oleh support system yang kuat lah. Bukannya support system yang kuat macam mana, macam mak mentua saya dia dah ada background di Perlis. So all the supplier kenal. So kita pun macam RM45,000 tu even though kita rugi, tapi kita cubalah try overcome. Macam mana kita nak buat dengan yang RM45,000 barang dekat kedai tu yang kita tak boleh nak habiskan. So we start selling biskut, kek kita buat sendiri banyak dekat Perlis masa tu lah 2013. And then 2014 masa tu saya ni pemakan dengan peminum kopi. Saya suka makan yang saya masak sendiri. So saya suka makan western, saya suka minum kopi. Masa tu dekat Perlis 2014, 8-7 tahun lepas, memang kafe-kafe macam ni memang tak ada. So kita cuba, kita try and error lah sebab kita nak ganti balik RM45,000 yang kita dah rugi tu kan. Saya jual semua. Husband saya punya camera set and everything. We start from zero balik masa tu. Kita start from zero balik dan kita buka kafe dengan 3 biji meja je masa tu. 3 biji meja, and then until now dah nak masuk tahun ke-8 ni, saya dah ada 4 cawangan.
Saya dah ada 4 cawangan, 3 di Perlis, 3 di Perlis dan 1 di Changlun di Kedah. So alhamdulillah lah, orang panggil apa, bukan orang kata apa sana, rezeki tu kita tak tahu. Betul tak? Rezeki kita tahu. Masa saya di KL tu saya memang sayang lah nak tinggal industri tu sebab saya bekerja dekat dalam insurance industri yang saya suka. Saya suka mingle around with people. Saya suka ada corporate line dengan orang. Saya suka. Tapi bila kita dah balik ke sini 2013, 2014, so alhamdulillah kita dah nampak jalan. We start with 3 biji meja saya cerita tadi. So sekarang selepas 8 tahun tu kita dah ada 4 buah lah, 4. Which is keempat-empat ni adalah different type of cafe. Tak sama. But we bring nama Hana Cookies tu dekat dalam semua 4 cafe saya ni. So 4 ni semua F&B tapi semua different concept. Yang samanya cuma nama Hana Cookies. So sekarang ni saya jual cookies bermusim waktu raya je. Tapi kita masih bawa nama Hana Cookies tu. Macam tu. Lepas tu itulah cabaran yang paling besar sekali masa saya dalam 8 tahun F&B punya industri ni adalah cabaran dengan pekerja dan juga source of bahan mentah. Tu big problem yang saya selalu cerita dekat mana-mana forum yang saya join. Cabaran pekerja dengan cabaran untuk dapatkan sos bahan mentah yang halal, yang memang kita tak putus sos bahan mentah tu, that is too big, orang panggil apa, cabaran lah. First, bahan mentah tu masa saya susah sebab saya dekat Perlis. Semua sumber-sumber yang datang tu daripada KL, daripada Penang. So kita ni waktu nak mula menapak tu like every week kena pergi Penang. Every week, every month kena pergi KL nak ambil stok. Bila dah kita dapat kepercayaan daripada supplier dengan yang boleh hantar tools direct kepada kita, ambil masa 2 to 3 years. Barulah kita slow-slow sebulan sekali pergi, 2 bulan sekali pergi. Itu cabaran pertama saya. Which is kalau masa tu saya tak kuat. Kalau masa tu kita macam give up lah, tiap-tiap minggu kena pergi. So memang saya tak akan berada di sini sekarang. And then the second thing is pekerja. Sekarang ni saya ada 35 orang pekerja. 35 orang pekerja which is yang dah bertukar tu dah beratus lah. So kita nak dapatkan permanent staff yang stay dengan kita lama tu susah. Sebabnya macam people dia nak grow kan, so dia akan masuk keluar macam. Tapi untuk dapatkan permanent staff yang stay dengan kita lama tu agak susah. Which is sekarang ni saya ada pekerja yang paling lama kerja dengan saya 7 tahun, 2 orang, alhamdulillah. 2 cabaran itu yang sangat susah sekali sebab bila kita dah dapat pekerja baru kita kena train. Bila kita train, cabut kena cari lagi. Which is tak sama kan benda tu. Even though kita put SOP and everything, tapi memang cabaran yang memang tak akan hilang lah yang tu. Memang sentiasa ada. Itu je yang saya boleh kongsikan. Alhamdulillah, insya-Allah. Rasa macam Fuyo dengar cerita ini bukan cabaran sikit-sikit macam nak jual barang kena reject ke apa. Ini siap rugi sampai puluh ribu, siap kena pergi jalan satu Malaysia tiap-tiap minggu. Alhamdulillah, memang Puan Fasha sangat kuat orang dia. So, dan alhamdulillah, congratulations dapat bertahan for so long. So, going to Encik Hafifi pula, your turn. So, bekerja makan gaji ni pula. Macam mana cabaran kalau kerja makan gaji ni pula? Tadi kita dengar pasal usahawan kan. So, kalau belah makan gaji pun ada juga cabaran dia. So, untuk Encik Hafifi macam mana? Okay. Untuk bidang computer science dan IT terutamanya, cabaran yang saya nampak yang paling besar ialah untuk kita kekal relevan dalam industri. Yang mana skill gaps setiap pekerja tu kita perlu tambah baik. Maksudnya kat sini, contoh ya, kalau macam IT saya bagi contoh. Waktu saya masuk tahun 2017, saya datang dengan background daripada ISA, programming language yang saya tahu C++ dengan Java. Saya masuk situ, saya kena belajar Python, saya kena belajar Depth Linux. Lepas tu saya bekerja dengan produk software yang monolith, yang mana monolith ni ialah software yang kena ada banyak komponen yang dibuat sekali, tak ada masalah, baru software tu boleh jalan.
Tapi bila saya pergi ke company yang seterusnya, dalam masa 2 tahun saja, berubah totally. Saya bekerja dengan syarikat yang baru yang mana software dia kita panggil sebagai microservices, new technology, new stack. Kalau dekat Symantec dulu saya boleh ada bilik server, ada hardware, saya kena configure di on-prem, belajar kabel cocok mana, apa port dia. Tempat baru AWS, Azure, everything is click. You need to know in details apa yang kamu configure, apa yang kita configure dalam portal. Termasuk juga bila saya kata saya sebelum ni testing, saya buat automation. So framework dia sebelum tu famous Selenium dalam Java dan juga .NET ataupun Python. Sekarang dia dah berubah pergi kepada JavaScript. Dan mungkin tak guna Selenium, dah ada lagi alternatif lain. Untuk testing yang lain method, mungkin sebelum ni kita ada tools A, kita panggil macam Postman. Sekarang dia dah ada in Node.js, JavaScript semua yang mana lebih simple, scalable and robust. So cabaran dia untuk saya kekal relevan, saya perlu belajar dan belajar untuk saya terus kekal relevan dalam industri yang mana saya boleh memilih kerja saya. Bukannya saya kena cari kerja. Jadi saya kena tahu the market trend. Dan dari situ saya banyak tengok kepada peluang lah, maksudnya apakah job scope trend pada masa akan datang. Dan banyak orang berbincang tentang automation, tentang cloud computing, tentang digitalization, digital marketing. So saya rasa saya kena ambil salah satu komponen daripada future market tu untuk ada dalam diri saya supaya saya boleh kekal relevan. So saya kat sini saya suka ambil kisah lah kenapa kita kena kekal relevan dalam bab makan gaji ni. Kena follow the trend. Saya ambil kisah Nokia lah. Nokia macam mana mungkin ramai adik-adik tahu ataupun mungkin ramai yang tak sempat pakai kot. Best yang ni. Okay, Nokia tahun 1998, best mobile phone brand in the world, 1998. Tahun 1999, daripada 95 ke 99, profit dia 21 hingga 4 bilion, mencecah hingga 4 bilion. Tahun 2003, Nokia 1100, kita panggil butterfly kalau tak salah saya, ialah Nokia yang paling famous sekali dalam dunia. Dan tak lama lepas tu 2007, Steve Jobs memperkenalkan iPhone daripada Apple. So tahun 2007 Steve Jobs memperkenalkan iPhone cuma 5% sahaja market share daripada global smartphone. So apa yang Nokia buat? Nokia tak berubah. Nokia melancarkan iPhone killer, dipanggil sebagai N97. Tapi dia tak berjaya membunuh iPhone, tapi dia membunuh dirinya sendiri. Dan dalam tempoh 6 tahun, profit Nokia jatuh 90% dan akhirnya pada tahun 2013 Microsoft acquire Nokia. Dan apa lesson dia kat situ ialah you must stay ahead of trend or you may perish. Never stop learning, never stop growing and never stop innovating. So itu prinsip lah yang saya kata mungkin kita boleh guna pakai dalam situasi tak kisahlah mungkin dalam bidang perniagaan ataupun makan gaji. Saya rasa ni prinsip yang kita kena ada lah untuk kekal relevan. So mungkin ada yang tertanya-tanya sebab saya bercakap tentang computer science, IT dan sebagainya, macam mana nak relate dengan kos-kos yang lain. Sebab dalam FST kita ada kimia industri, kita ada fizik gunaan. Saya ambil satu contoh tentang digitalization. Untuk orang yang bekerja dekat marketing, retail marketing. Okay, dalam fasa COVID ni kita nampak COVID mempercepatkan lagi transisi daripada traditional marketing kepada digitalization. So orang yang kerja di conventional way yang ada kedai-kedai di mall mungkin terkesan. So apa yang diorang boleh buat, mungkin diorang boleh upskill dan kerajaan juga sebenarnya sangat membantu dengan banyak upskilling program yang ada pada hari ini. Penjana ni kan, mereka mungkin boleh ambil digital marketing course dan marketkan di dalam e-commerce dan sebagainya. So itu ialah salah satu contoh untuk kita pergi ke sana. Dan kita tak boleh kata, kita tak boleh terus duduk dengan cara yang ada, otherwise kita akan jadi seperti Nokia tadi itulah. Satu fasa menarik, Nokia sebenarnya diberi chance oleh Android Group untuk lead brand untuk menerajui Android. Tapi diorang masih lagi kekal dengan Symbian.
dan disebabkan itu dia jatuh, dan disebabkan itu Samsung yang menerajui Android. So itu cabaran dia lah, gap. Itu saja. Alright. So terima kasih banyak Encik Afifi. Memang betul kalau nak kerja makan gaji ni kena always update yourself. Kena make sure all your skill sets is up to date. And the thing about being up to date is because kita punya boss kan yang dictate. So it's basically our employers yang dictate apa yang dia nak. So kalau kita masih di takut yang lama, kita tak follow up to date dengan apa yang bosses makin lama makin banyak yang dia nak. So obviously kita akan ke belakang lah kan. So memang bagus. Cabaran dia adalah kita kena sentiasa bekerja, berlari supaya kita sentiasa up to date dengan segala perkembangan terkini. Betul. Okay, alright. So the next question. So kita patah balik pada Encik Afifi. So Encik Afifi, apakah pengalaman paling manis dan pahit sepanjang bekerja? Saya tahu kerja dekat Sitecore ni baru lagi lah, tapi rasa pengalaman kerja you boleh tahan lama sebenarnya, dah bertahun banyak company dah lompat ni kan. So pengalaman paling manis dan pengalaman paling pahit sepanjang bekerja sebagai makan gaji ni lah, makan gaji dengan bosses ni. So pengalaman manis dan pahit. Susah saya nak kata pengalaman manis tu sebab kebanyakannya manis lah. sebab saya macam mana tak ada manis tadi. sebab hampir semua manis, maksudnya saya enjoy, macam mana saya nak kata, apa yang saya ada ialah hari ini mungkin nikmat manis jugalah. Maksudnya saya ada bos yang baik, saya ada tempat kerja yang bagus, saya ada tempat kerja yang beri perks, benefit dan juga yang bagus, saya ada flexible working hours. Semua tu pada saya manis lah untuk diri saya. Yang mana dan yang paling utama sekali pada saya lah, bila saya buat sesuatu dalam development dan sebagainya, saya dihargai, diberi appreciation oleh saya punya bos ataupun rakan yang lain. Dari situ saya boleh nampak hasil kerja saya itu dapat membantu orang lain dalam mempercepatkan proses lah. Yang lain tu saya tak ada definisi yang betul-betul manis sebab saya rasa everything is manis lah so far. Dan yang pahit lah. Yang pahit pada saya ialah bila saya buat silap. Okay, bila saya buat silap, sebagai contoh tempat yang baru ni lah, Sitecore. Tempat lain sebelum ni saya tak buatlah kesilapan yang besar tu. Yang mana bila saya terlepas security bug ke production. So saya ialah tim yang handle security scanning, doing the pen test, code review dan sebagainya. Tiba-tiba dalam bulan 3 kalau tak salah saya, ada customer raise kepada support mengatakan ada kerentatan dalam software tu yang mana agak kuat lama dalam 3 bulan. Dan bila datang kepada tim kami, dapat kami investigate yang benda tu dah ada sebenarnya dalam findings, tapi saya terlepas dekat bahagian tu. Jadi apa akibat dia? Itu pengalaman pahit dia, saya kena bercakap dengan arkitek, dengan lead of engineering untuk define the root of cause. Memang kita nampak define the root of cause, tapi sebenarnya indirectly dia pinpoint lah you sebenarnya punca benda tu berlaku. Tapi saya ambil tu sebagai motivation lah, sebab benda tu memang sangat besar. Sebab bila kita ada produk, kita ada customer yang sangat orang kata dedicated menggunakan produk kita dan percaya kepada produk kita. Dan bila ada isu yang macam ni, dia menjejaskan reputasi dan menyebabkan customer lari kepada produk lain. Untuk in case Sitecore, kita ada Adobe lah kita punya competitor. Dan bila benda isu tu kalau datang daripada saya, mungkin masih awal untuk kita release patch. Tapi bila datang daripada customer, itu impact the reputation lah. So dekat situ menyebabkan dia orang terpaksa release patch dan terpaksa release security bulletin, yang mana bila saya tengok bulletin tu saya kata ini akibat daripada kelalaian saya. So itu pengalaman pahit lah untuk saya, dan saya belajar banyak dekat situ untuk plan before execute task, dan jangan skip proses. Setiap proses yang dibuat tu ada sebab, dan kita manusia tend to skip the process sebab kita rasa dah repeat dah ni, tak ada apa. Dah repeat dah, tak ada apa. Sebab tu industri fikir tentang automation, sebab dia nak menghalangkan human error ni. So itulah saya boleh kata pengalaman pahit yang saya pernah lalui.
Okay. Wah, besar tu. Siap security patch keluar pasal kamu kalau dunia IT lah, kepada siapa yang tak biasa dunia IT ni, kalau di pinpoint sampai macam tu sekali tu memang agak besar lah. So macam alhamdulillah Afifi dapat masih ada job lepas. Well done, congratulations. But absolutely, sometimes like taking responsibility over your mistakes, I think is great. I think it's amazing that Afifi macam dia tak adalah macam tai chi ke, pass kat orang tu salah, bukan salah saya ke, dia macam yup, my mistake, I won't do this again. So dunia makan gaji ni memang nak take responsibility of your mistake tu, nak dapat dalam pekerja susah tu sebenarnya. So alhamdulillah Afifi, very good lah the way that you handle such a big issue like that. So congratulations, well done. So Puan Fasha pula. So Puan Fasha, apakah pengalaman yang paling manis dan paling pahit sepanjang mengusahakanlah Hanes Cookies ni? Pengalaman paling manis dengan pengalaman paling pahit. Nak cerita tu banyak actually. Saya cerita yang pahit dululah. Yang pahit dulu. Pahit dulu ni bila lately lah. Bila dah jadi 2 tahun ni kita berada dalam keadaan yang kita tak tahu apa akan jadi seterusnya. This is sangat orang cakap apa, mencabar kepada kami yang mana kita punya income on daily basis. So bila dah jadi, which is 3 bulan pertama waktu first time hit kita MCO tu kan, bulan 3 tahun lepas, saya tutup kedai dan saya ada 30 orang staff untuk saya bayar gaji. Masa tu kita macam, kita ada simpanan, which is simpanan kita tu kita dah fikir untuk buat sesuatu yang lain. Tiba-tiba jadi macam ni, kita macam memang kita feel like macam kenapalah kita kena hadapi benda ni, kenapalah saya yang kena buat benda ni, kenapalah kita kena, kan orang lain yang saya cakap yang makan gaji, yang kerja government, dia tak berfikir benda ni, betul tak? Kepada kami satu beban. Dan sangat pahit. Sepanjang 8 tahun, saya rasa 2 tahun ni sangat mencabar. Sangat mencabar. Saya boleh jaga periuk nasi saya sendiri. Saya ada staff 30 orang. Saya kena jaga juga periuk nasi dia orang. Saya boleh je, tak payahlah kerja, tak payah bayar gaji, betul tak? Tapi kita as a human, masa tu saya fikir, tak apalah kita rugi sikit. Tak apalah kita rugi sikit, and then bukan orang lain pun kan, staff kita yang orang cakap apa, yang sama-sama naikkan kita. So masa tu saya fikir macam kita susah lah masa tu, susah. 2 tahun lepas tu yang masa first time MCO tu kita susah lah, tapi Allah Ta'ala ada, alhamdulillah kita boleh survive. This year pun jadi pula lagi sekali, kita hit juga lagi sekali PKP tu. Tapi pengalaman pahit tu dah jadi pengalaman manis untuk kita tahun ni. Yang mana kita dah belajar daripada pahit tu, apa yang kita kena handle tahun ni pula. So masa pengalaman pahit tu kita dah tutup semua kedai kita tu, tutup daripada operation lah kan. So kita ambil pengalaman pahit kita tu yang kita dah rugi, yang kita dah fikir macam-macam nak buat untuk survive masa tu. So kita ambil pengalaman tu, kita jadikan pengalaman manis kita tahun ni, which is alhamdulillah kita punya graph untuk tahun ni 150% over daripada tahun lepas. Alhamdulillah sangat-sangat. Itu 2 pengalaman saya yang memang orang panggil apa? Emotional sangat. Emotional sebab sepanjang daripada tahun pertama sampai tahun ke-6 kita punya graph alhamdulillah kita tak pernah drop tau. Alhamdulillah kita keep increasing 3 meja, 5 meja, 10 meja, 20 meja, 40 meja. So bila 2020 tahun lepas kan, awal tahun tu, graph kita drop 70%. Keep dropping. Kita dah, kalau masa tu kita macam, orang panggil apa, sedih lah kan. Sangat sedih. Tapi alhamdulillah tahun ni, tahun yang ke-7 nak masuk tahun ke-8 ni, pengalaman paling manis sekali. Paling manis. Sebab dalam masa pandemik ni, saya boleh buka lagi satu cawangan saya yang ke-4. Alhamdulillah. And then daripada pengalaman, daripada orang panggil apa, pengalaman yang apa tadi kita sebut tu, yang pahit tu, dah jadi manis dah.
Dari mana? Alhamdulillah sangat. Itu je, simple je. Bila bercakap bab bisnes ni, macam saya ni, 8 tahun ni berhadap orang panggil apa? Komunikasi dengan customer. Saya punya customer daripada sekecil-kecil yang tak ada kerja ke sebesar-besar sampai royal family, kita dah jumpa ramai orang. So saya rasa macam itu antara juga pengalaman yang manis bagi saya. Kita dah jumpa pelbagai orang. Kita dah lagi satu satu lagi yang saya nak mention dekat sini, untuk saya build up nama saya Hana Cookies tu. Kalau doktor datang sini, Afifi datang sini, datang ke Perlis ni, cakap kat driver taxi, saya nak pergi Hana Cookies. Dia akan tanya, yang mana satu? Itu pengalaman saya yang paling best lagi selepas apa yang telah jadi. Pengalaman baik, pengalaman manis, and that one. Itu je. Alhamdulillah. Ingat tadi kalau pergi Hana Cookies belanja ke apa tadi? Tapi betul. Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Betul. Kami sangat-sangat bangga dengan kejayaan Puan Fasha dengan naik turun. Saya nak tanya pasal COVID tu memang macam dunia macam memang tunggang terbalik dibuatnya, especially dunia F&B kan. So memang sangat-sangat interested lah nak tahu macam mana. And Alhamdulillah memang nampak wah hebat lah Hana's Cookie boleh not only survive yang 3 bulan rugi tu, but then naik graph sampai 150% lah. Not many businesses can do that during COVID times lah. There's a lot of things that we can learn from your business lah. Well done Puan Fasha. Okay, alright. So the next question, we're gonna talk about kesalahan terbesar sepanjang your kerjaya. Tadi Afifi dah cerita satu, kena cari lain lah pula Afifi. So kesalahan terbesar sepanjang you dalam dunia Puan Fasha usahawan lah dalam untuk Afifi bekerja makan gaji. Jadi untuk Puan Fasha, apakah kesalahan terbesar yang pernah buat lah sepanjang mengusahakan bisnes ni? Ada apa-apa tips tak untuk nak elak supaya next time tak buat, next time siapa-siapa yang masuk dunia usahawan ni pun tak buat juga? Kesalahan normally kalau bercakap dengan usahawan, bercakap dengan peniaga-peniaga ni, kesalahan terbesar sekali adalah duit lah. Which is masa mula-mula kita hit the market, orang tak kenal, so kita punya sale banyak, kita lupa. Lupa tu like macam kita enjoy kan, enjoy apa nak beli, saving tak ada. So bila jadi anything yang macam COVID ni agak susah kan, betul tak? So itu adalah kesalahan pertama kami sebagai usahawan lah. Saya dengan husband kita full time buat ni kan, so kita tak ada saving, kita tak buat saving. Kita punya memang hasil daripada profit perniagaan kita tu, kita rolling, kita besarkan bisnes. Saya bermula dengan modal RM15,000 saja. Mesin kopi saya yang pertama berharga RM1,000 masa tu. Then bila kita dah grow sikit-sikit, kita guna modal tu rolling, tapi dalam masa yang sama kita tak buat simpanan. Which is memang tak bagus lah. Kalau untuk kita sebagai business owner ni, kalau macam saya cakap tadi jadi case yang macam pandemik ni, kita tak ada simpanan, so kita tak boleh nak jaga staff kita yang lain, kita tak boleh nak jaga kita punya utilities kita, nak cover semua tu, kita tak boleh. So 2 tahun pertama lah memang bila tak ada saving tu agak susah untuk kami. Tapi bila kita berniaga makanan ni, macam saya cakap tadi, dia daily basis punya income. So kita teruknya, susahnya bila income hari ni bayar hutang yang semalam. So lama-lama memang tak ada lah kan. Itu kesalahan kita. So far Alhamdulillah kita sekarang ni dah tak uruskan sendiri account. Kita sekarang ni dah memang chartered accountant untuk uruskan semua account kita. So by hook or by crook memang kena ada allocation untuk simpanan untuk masa depan. Itu kesalahan kita lah. So tips dia untuk adik-adik yang baru nak mula nak memilih kerjaya sebagai usahawan, nak jadikan perniagaan ni sebagai kerjaya selepas keluar nanti, saya nasihatkan kita satu tu saya cakap saving tu lah. Lepas tu kita jangan mudah putus asa. Sebab mudah putus asa ni saya cakap hari ni hujan, sale tak banyak.
orang tak boleh keluar datang makan. Esok tak payah buka kedai. Lepas tu, esok orang ramai, kedai sebelah ramai. Betul tak? So, kita ni sebagai nak jadi usahawan, kita tak boleh mudah putus asa. Macam saya dulu, pengalaman saya, kita buka kedai daripada 11 pagi sampai 11 malam. Waktu pertama kafe saya buka 11 pagi sampai 11 malam. 11 pagi tu tak ada orang. Still RM1, RM20 macam tu. Tapi kita istiqamah, kita buka. Kita buka aja. Ada ke tak ada, kita buka aja. Kita buka aja. Kita buka aja. Alhamdulillah sampai sekali kita tutup pukul 10 pun orang marah. Sebab tutup awal sangat. Tapi Alhamdulillah. So kita kena tak boleh putus asa. Kalau macam like buka seminggu kita tak ada sale, minggu depan tutup. Tak boleh macam tu. Itu saya nasihatkan. Kalau like macam buka burger ke, buka kedai jual air tepi jalan ke, buka aja. Buka aja, insya-Allah ada. So jangan mudah putus asa. Lagi satu saya nak sharekan tips adalah kita cuba cari kelainan dalam bisnes kita tu. Cuba cari kelainan. Macam sekarang ni kalau nampak pandemic time ni, jualan online yang jual makanan sangat-sangat boom. Sangat-sangat boom. Jual makanan online je, jual paste je. Jual paste sangat-sangat boom. Tu saya cakap mencari kelainan. Contohnya macam kami dulu, pengalaman saya, kelainan yang kita bawa kepada Hana Cookies ni is like macam kita kekalkan nama yang sama tapi kita banyakkan produk yang lain. And then kelainan tu adalah masa tu Pearl tak ada benda-benda macam tu. Tak ada like handcrafted coffee, tak ada western yang macam tu. So lagi satu apa yang menjadikan kita ni sustain dalam bisnes lama adalah kelainan kita tu lah. Salah satunya salah duanya tadi saya sebut dah satu, yang keduanya ni servis kita kena bagus lah, sebab kita berurusan dengan orang kan, macam like si Afifi dia berurusan dengan komputer, dengan orang pun ada juga, betul tak kan? Tapi macam kami ni kita berurusan dengan orang, so servis tu adalah yang orang panggil apa, orang panggil macam ni lah, apa tadi saya nak sebut tips. Kita kena jaga servis kita. And then yang ketiga, kita kena upgrade diri lah. Kita kena look forward. Kalau dah sekarang ni, masa 8 tahun dulu, ada satu kafe je dekat Perlis ni, nama Hana Cookies. Sekarang ni 50 meter satu kafe, 100 meter satu kafe. Macam mana saya nak sustain? So saya look forward. Kami sekarang ni dalam proses pembukaan frozen supply. So kita sekarang nak supply dekat kafe-kafe yang naik sekarang ni. So kita kena look forward. Tu adalah orang panggil apa, kita punya plan ahead lah. So 3 benda tu penting. Tips kepada adik-adik yang baru nak jadi usahawan. Kita jangan berputus asa, kita kena cari kelainan, and then kita kena look forward. Macam saya cakap tadi, sekarang ni dah tumbuh macam cendawan. Kalau datang Perlis ni banyak sangat kafe, terlalu banyak. Dah macam kat KL. Betul saya cakap, dah macam kat KL. Yang jual mesin kopi, pacak kemah, yang macam-macam. Terlalu banyak sangat dah. Sekarang kan invite kan semua nak minum kopi kan, nak buat latte semua kan. So kita move forward daripada situ. So, kita supply dekat orang yang jual kopi-kopi ni pula nanti. Itu je yang saya boleh kongsikan. Bagus. So always one step ahead kan? Bagus. Yes. Very good. Well done. Sangat teruja lah dengan sangat menginsafi segala perik jerih yang Puan Fasha lalu sampai boleh dapat macam-macam success story sekarang ni, memang sangat best lah. Okay, alright. So Afifi, your turn. So tadi kita dah dengar satu kesalahan dan also tip dia, which is jangan tinggal proses, which is a very good thing to do. Sometimes kita, like you said lah, betul lah, memang as a human kita sometimes kita lompat sikit kan. So any other kesalahan basically, especially untuk dunia makan gaji ni lah, sebab kita memang tak lari dari kesalahan kan. So dalam specifically untuk dunia makan gaji ni, what do you think? Saya boleh kata first, jangan buang masa lah. Maksudnya kalau sebelum konvo kalau boleh, ni untuk adik-adik lah, sebelum konvo kalau boleh grab opportunity yang ada. Contohnya ambil certification, training, sebab dekat tempat kerja majikan dah ada expectation terhadap pekerja. Dia nak kita tahu A, B, C, dan dia mungkin tak ada masa untuk minta kita train. So kesalahan saya ialah bila saya tak ambil cert sebanyak mungkin, bukanlah sebanyak mungkin, maksudnya ambil cert yang
saya nak supaya saya boleh bawa kepada security secepat mungkin. Tapi saya tak ada cert tu. Menyebabkan saya terpaksa tunggu untuk proof yang saya boleh pergi kepada bidang security. So saya percaya dekat USIM banyaklah peluang-peluang program-program yang diadakan dengan inisiatif FST sendiri, Dr. Sakinah, Dr. Hidayah. Kalau boleh jangan buang masa, sebab bila once you dah masuk kepada alam kerja, you takkan ada masa dan you akan rasa alangkah baiknya kalau aku boleh balik ke zaman universiti dan aku ambil benda tu. Ya. Dan expectation berbeza. Pada zaman belajar kita tak mungkin kurang obligasi terhadap orang kata komitmen daripada keluarga, daripada pelbagai sudut. Mungkin kita obligasi kepada diri kita. Bila kita dah bekerja, kita ada kanan kiri obligasi semua kita kena satisfy. Jadi kita akan rasa serabut dan kita akan rasa kenapa aku tak buat ni dulu? Kenapa aku tak buat ni dulu? So jangan buang masa. First. Yang kedua, jangan buat perangai buruk daripada universiti ke tempat kerja. Contohnya, jangan tangguh kerja, jangan datang lewat. Sebab kalau dekat universiti at least mungkin pensyarah akan carilah you. Kenapa you tak submit lagi? I tak boleh nak bagi markah, something like that. Tempat kerja you buat macam tu, majikan akan bagi warning letter. Dia bagi warning letter 1, warning letter 2, buang. Dia akan cari orang lain. Majikan, yelah saya, majikan memang dia ada vision dia nak orang yang berkualiti ada kat tempat dia. Tak percaya tanya. Jadi kalau boleh jangan bawa perangai buruk lah, sebab itu ialah periuk nasi kita. Kita berkhidmat dengan majikan, ibaratnya deals, kita ada skill, kita ada knowledge, kita boleh execute kerja tu. Majikan, you take care my pocket. Something like that. Itu kita punya deal dengan majikan. So, majikan pun ada expectation daripada kita. Nak komitmen, dia nak output. So, kalau ada perangai yang tak baik tu, kita kalau boleh kita tinggalkanlah. Walaupun mungkin adalah memang akan terbawa-bawa. Kalau tak jadilah macam kesalahan saya tadi tu kan. Itu yang tak ada contoh lah. Kalau jangan bawa. Dan yang terakhir, khususnya kalau kerja dalam bidang berkumpulan dalam satu organisasi yang besar, be transparent. Kalau boleh be transparent, sama ada benda tu baik atau buruk. Sebab yang first, bila kita transparent, kita dapat jumpa isu awal, kita dapat selesaikan masalah tu awal. Kalau kita tak transparent, orang luar yang jumpa ataupun mungkin isu tu membarah dan lambat untuk ditemui dan benda tu akan efek banyak pihak dan akhirnya ia akan efek kita juga akan menghakis kepercayaan majikan kepada kita dan juga orang-orang lain kepada kita. So, walaupun kita ada masalah yang mana kesalahan tu kita buat, mengaku kesalahan kita dan move on. Jangan bawa kepada personal, jangan ada masalah terus nak resign. Mungkin itu cabaran lah juga, tapi saya boleh kata itu ya juga membina diri kita untuk menjadi lebih baik. Yep. Alhamdulillah, kalau boleh tepuk 100 kali, memang saya tepuk 100 kali ya. Memang best gila that point yang jangan bawa perangai tak apa-apa daripada universiti tu bawa ke dunia pekerjaan. So memang saya rasa dua-dua panel kita memang faham lah kalau macam dapat pekerja yang ingat macam lecture boleh datang ikut suka, boleh macam buat kerja tak buat proper dan sebagainya. Kalau dekat dunia universiti kan macam kalau tak buat elok dapat C, dapat D, still boleh pass kan, still dapat degree kan. Tapi kalau dalam dunia pekerjaan orang minta kopi penuh cawan kita bagi separuh, memang nak kena. So bagus segala tips yang Fifi bagi tadi, betul tu. So alhamdulillah. Alright, okay. So sangat-sangat seronok dengar semua perkongsian hari ni. Kita dah sampai soalan terakhir dah. Tak sangka masa berjalan sungguh laju dah. So soalan kita yang terakhir untuk panel kita yang kedua-dua panel kita, and then kita akan beralih ke quiz lah pula, and then after that kita akan buat soal jawab dengan audience pula. So soalan terakhir untuk panel kita adalah ada tak apa-apa pesanan lah untuk kita punya adik-adik dan pelajar-pelajar FST kan. So you all ni kira dah alumni FST ni, you guys dah lalu dah segala penat lelah yang sekarang budak-budak tengah lalu sekarang. So pelajar-pelajar FST sekarang mungkin dalam kepala fikir FYP tak siap lagi. Fikir mana nak cari intern. You all dah macam dah jauh ke depan. You all dah nampak macam-macam benda yang mungkin banyak yang student kita sekarang belum nampak lagi. So kalau untuk Afifi lah, kita start dengan Afifi boleh ke?
So untuk Afifi, kalau untuk dunia makan gaji, apa benda yang diorang kena aware sebelum diorang masuk? Apa pesanan Afifi kepada pelajar-pelajar? Saya boleh kata, macam mana saya nak kata? Ya. Okey. Yang pertama sekali kalau buat makan gaji ni, saya rasa first, saya cakap tentang diri saya lah. Sebab orang berbeza-beza. Saya lebih mencari kepada peluang. Maksudnya saya nampak peluang yang ada depan mata, walaupun bidang tu saya tak minat, tapi saya nampak inilah the future. Okay. People bercakap tentang automation, bercakap tentang cloud, bercakap tentang digitalization. Nak tak nak, saya nak bekerja, saya kena ikut peluang tu. Dan cuba untuk persiapkan diri dengan upskilling diri kita lah. Maksudnya macam saya bagi tahu tadi, kerajaan ada banyak inisiatif, sebagai contoh upskill penjana digital, dan kita ada juga daripada banyak program lah, daripada contohnya Yayasan Peneraju khas untuk Bumiputera. Yang saya rasakan, saya pernah forward benda tu kepada student, tapi tak ramai yang nak apply. Saya bukan nak, maksudnya saya bukan nak kata saya kecewa, tapi saya nak kata peluang tu dah ada. Dah disediakan, ada beasiswa, tak ada orang nak masuk. Then kemudian kita start complain kenapa orang lain boleh berjaya, kenapa bangsa lain boleh berjaya. Something like that. Saya kalau boleh saya tak nak peluang itu disia-siakan macam tu. Itu satu contoh lah. Yang kedua, bercakap tentang peluang ni, mungkin ada graduan daripada industri lain, maksudnya bukan bidang sains komputer. Cuba juga untuk mencari bidang yang boleh upskill diri dalam bidang yang kamu buat. Sebagai contoh, mungkin orang financial, actuarial science, mungkin mereka menggunakan sebelum ni tools, katalah menggunakan tools Excel dan juga programming. Tapi apa yang industri nak, dia nak orang tu boleh translate the big data chunks. Mungkin kamu kena belajar tentang AWS, function dalam tu, dan itu telah diprovekan dalam banyak seminar, mengatakan tools-tools yang ada dekat dalam current trend ni boleh membantu. Belajar benda tu. Jangan apa yang ada di universiti bawa ke tempat kerja. Kamu kena tambah, maksudnya kita kena tambahlah skill-skill tu dalam diri kita. Sebab majikan bila dia tengok CV, dia tengok you ada tak skill tu. So you tak ada, dia akan cari calon lain. Dan satu lagi pada saya, ini nombor 3 ni yang paling saya suka ingatkan lah. Bagi effort, give the effort. Saya pernah lah ada orang nak intern, bagi tahu nak intern, tapi dia tak bagi effort lah. Maksudnya syarikat dah nak bagi intern, ada bagi allowance, banyaklah juga allowance 2,000 sebulan. Tapi kita hantar CV daripada FST, generated by FST. Tak ada inisiatif untuk cantikkan CV macam apa yang Dr. Sakinah pernah bagi dalam talk. Dan juga tak ada butir-butir seperti yang ditulis, tak buat LinkedIn. Maksudnya kita tak tunjuk effort kita. So bila majikan buka, dia tengok kita tak ada effort. Hantar email pun mungkin email tak ada tutur kata yang cantik. Hantar dengan attachment, lepas tu dah something like that. So effort tu pada saya penting lah. Majikan tengok juga dekat situ. Jadi apa lagi? Saya ada banyak sebenarnya nak cakap, tapi itu dari sudut bila nak apply. Dan sudut lain juga pada saya, kita kenal potensi diri lah, potensi diri. Kalau orang yang dilema nak makan gaji ke, nak berniaga, kenali bakat, tengok potensi diri. Tengok, nak tahu potensi diri macam mana, kita tengok orang puji kita buat apa. Orang kata, you pandai bisnes lah. So itu kita punya niche lah kita. So maksudnya kalau orang kata, boleh tak tolong buat KFYP ni? Dan maknanya insyaAllah you boleh buat programming dekat tempat kerja. So itu cara nak perkenal potensi diri lah, salah satu dia. Salah satu cara yang lain, kita boleh pergi ke jumpa kaunselor lah, di bahagian DHCP ataupun mungkin di FST ada. Ambil test inventory kerjaya, kenal pasti diri, ambil ujian personality diri, ujian psikologi. Sebab kadang-kadang saya faham memang ramai yang dilema, dia tak tahu dia nak buat apa.
Dia tahu dia dah ada degree dan what's next. So ini antara preparation yang kita boleh buat lah. Dan untuk lompat lebih tinggi, tak kisahlah ini bukan dekat tempat kerja saja, mungkin di universiti juga. Kita kena perlu lebih rajin. Kita tak boleh berkira-kira kalau kena kerja lebih masa. Contoh kena forum sampai malam, jadi sekretariat komplain, tak ada allowance, kena buat benda ni lagi. Jangan. Sebab saya dah lalu benda ni. Saya pernah sampai 3 pagi SV call. Sorry, bukan SV. Penyelaras program call untuk betulkan video yang saya buat. Waktu saya buat part time di USIM dululah, untuk video yang saya untuk program. Dalam hati memang komplain, tapi dia punya orang kata kesan dia tu bila bawa ke tempat kerja, orang appreciate kita sebab kita tak berkira. So orang rajin bagi token. Sometimes bila ada release cerita bagus, bos bagi token, bagi okay, ion voucher RM200, ion voucher RM500 sebab you perform well. Sebab sifat tu kita bawa, kita tak berkira. So bila kita tak berkira, orang pun tak berkira dengan kita. Yang terakhir pada saya, lepas kita dah cuba semua benda, kita kena doa dan tawakal. Itu yang paling penting lah. Doa dan tawakal. Maksudnya yang ada mak ayah minta doa dengan mak ayah. Yang ini yang paling utama lah. Dan saya ada cerita kawan saya lah. Saya tak nak cerita pasal diri saya, tentang kawan saya tentang bab doa ni. Kawan saya dalam bidang IT juga, more on security. Dia kena VSS awal tahun ni. Kalau tak salah saya, dia kena VSS. Tempat dia tu best dan dia memang berharap sangat nak duduk lama tempat dia sebab dia nak ada anak kat situ dan sebab dia ada paternity leave 3 bulan. Bukan maternity leave, paternity leave 3 bulan. Maksudnya yang bersalin isteri, tapi yang dapat paternity yang dapat manfaat tu suami. 3 bulan boleh jaga anak. So dia sangat rasa kecewa bila dia di VSS kan. So apa yang dia buat, dia apply kerja lah. Dia apply kerja banyak juga. Dengan cert yang dia ada, dengan qualification dia ada, by right kalau orang tengok, orang tahu dia ni boleh dapat kerja. Tapi apa yang jadi dalam tempoh 2-3 bulan tu dia tak dapat. Dia tak dapat sampai dia contact, dia rasa macam aku dah nak habis kena buang kerja ni, dah nak habis tempoh, aku nak kena buang kerja tapi aku tak dapat kerja lain. Dia cakap macam tu. So kita just tanya je lah apa lagi yang tak ada. So dia kata, kita try tanyalah, pernah cakap kat mak ayah ke? Dia kata dia tak nak cakap sebab takut mak ayah risau. Yelah, biasalah mak ayah akan risau tentang security kerjaan kan, tentang masa depan anak-anak. So saya dengan kawan saya bagi tahu, cuba minta doa, bagi tahu mak. Sebab dia bukan jenis yang bagi tahu mak, dia memang jenis yang apa-apa dia cerita yang baik je. Yang buruk, yang bad semua dia tak cerita. So bila dia cerita yang tu, itu yang kali pertama dia cerita lah, dan selepas dia cerita tu dalam tempoh saya rasa tak sampai sebulan tu, berderet lah interview yang dia dapat, dan juga job offer, dan dengan compensation yang lebih baik. Dan dia cakap jugalah, dia bagi tahu personally kat saya, dia kata aku takut nak minta doa kat mak sebab aku takut menunggang doa mak. Dia cakap macam tu. Jadi tapi saya nak bagi khulafah je kat situ, saya nak kata doa ni doa daripada mak ayah ni memang tinggilah sebab apa yang ada pada diri kita hari ni mungkin bukan usaha diri kita, mungkin doa daripada diorang yang menjadikan kita macam ni lah. So apa pun be humble dan after kita dah try semua benda, dan akhirnya kita doa dan tawakal. Itulah daripada saya. Terima kasih. Masya Allah, alhamdulillah. Doa mak tu, dia punya power dia. Doa mak, minta tolong mak, jangan selindung daripada mak, itu nombor 1 sebenarnya. Jangan tipu mak. Minta tolong mak, doakan, and then obviously ambil all the opportunities. So there's a lot of opportunities sebenarnya sebab kita biasa dengar pasal graduan sekarang ni susah cari kerja. That's not entirely true. Kerja ada sebenarnya. So obviously there is the mismatch kan between skills dengan apa yang employers nak. So that's why macam yang Cik Afifi cakap tadi, you always have to try put in the effort. You have to always upgrade yourself. Make sure you match apa yang employers nak and minta doa mak. InsyaAllah boleh berjaya. Alhamdulillah. Thank you so much Cik Afifi. Alright, so moving on to Puan Fashah. So Puan Fashah, kalau boleh bagi pesanan lah kepada pelajar-pelajar yang berminat untuk nak masuk dunia usahawan ni. Apa pesanan pada Puan Fashah? Pesanan saya, tadi saya dah cakap lah sikit-sikit kan. So sekarang ni saya nak tambah sikit apa yang Cik Afifi cakap tadi tu. Itu adalah poin paling penting sebenarnya tu. Doa kedua ibu bapa kita.
Itulah poin paling penting. Cik Afifi cerita pasal kawan dia, saya cerita pasal diri saya. Saya balik ke sini 8 tahun lepas, tak ada kerja. Balik sebab nak duduk dekat dengan mak ayah. Mak ayah saya orang Perlis, mak mentua dengan pak mentua saya orang Perlis. Okay. So kita balik tu sebab kita letakkan mak bapak kita ni priority. Kerja dengan yang lain tu insya-Allah kemudian ada bila kita minta doa daripada Allah Taala dengan kita minta bantuan mak bapak kita. Itu yang penting sekali. Keduanya diri kita sendiri. Kita kena tahu apa yang kita nak. Kalau kita jadi usahawan, apa yang kita nak? Kita jadi usahawan ni sebab kita nak kaya ke? Kita jadi usahawan ni sebab kita nak tolong keluarga ke? Betul tak? Kita kena tahu apa yang kita nak sebelum kita nak jadi usahawan. Dan kita kena letakkan diri kita, contohnya kalau nak jadi seorang usahawan berniaga macam saya ni yang ada communication dengan customer, kita kena letak diri kita dekat tempat customer tu. Apa yang customer tu nak, so kita kena tahu. Pesanan saya kepada budak yang adik-adik yang nak jadi usahawan ni. So kita kena letakkan diri kita di tempat apa yang kita nak jadi tu dan apa yang akan kita buat kepada apa yang kita nak jadi itulah. Macam itulah saya letakkan diri sebagai customer tu. Kedua. Ketiganya daripada segi yang kita nak dekat dunia ni dengan akhirat sana apa yang kita nak. Dua tu. Kita kena tahu apa yang kita nak. Okay. Dekat dunia ni kita nak apa. Macam saya pilih untuk jadi usahawan ni untuk berniaga sini sebab saya perlukan masa. Saya nakkan masa bersama keluarga. Tapi sebenarnya jadi usahawan ni actually kita tak ada masa tetap pun. Kita bekerja 24 jam actually. Tapi bila jadi apa-apa, if anything happen ke apa ke, kita tak perlu nak fikir nak kena ambil cuti ke apa ke. Itu perkara pertama yang saya nak kenapa saya jadi usahawan lah. Itu. And then yang lain-lainnya tu sama je macam Cik Afifi cakap tu. Kita kena orang panggil persiapkan diri kita. Kalau kita nak jadi usahawan, kita kena persiapkan diri kita. Mampukah kita untuk jadi usahawan dengan sekarang ni memang saya cakap berlaku lambakan peniaga. Terlalu banyak orang berniaga, tapi kita tahu dalam Islam tu cakap kan peniaga tu 90%. So daripada rezeki kita tu daripada berniaga, betul tak kan? So semua orang nak berniaga sekarang ni. Tapi kita kena tahu kita nak berniaga untuk apa? Untuk bantu orang lain ke? Untuk kita punya diri sendiri ke? Itu je nasihat saya kepada adik-adik ni. Dan kita kena kuat. Tak boleh give up lah. Tak boleh give up. Kalau berniaga biskut hari ni tak jadi, mungkin esok berniaga burger jadi. Betul tak? Kadang benda ni pun depends on luck jugalah. Kalau you pergi berniaga kopi dekat kawasan Kampung Nelayan, agak-agak boleh tak? Betul tak? So kita kena tahu mana kita nak tempatkan diri kita kalau nak berniaga ni. Tapi sekarang ni berniaga kat mana-mana pun boleh sebab boleh berniaga online, betul tak? Kan? So itu je lah. Kena bersiap sedia. Masya Allah. Betul tu. Yang paling penting sebenarnya memang betul niat kita tu. Sebab kalau niat betul, insya-Allah Allah akan tolong. So obviously kena kuat. Buat bisnes ni kalau tak ada jati diri kental, hati kering, memang susah lah nak hidup dalam dunia bisnes ni. So Alhamdulillah. So hari ni kita dah dengar pelbagai kisah menarik daripada dua-dua panel kita, daripada Encik Afifi dan Puan Fasha. Terima kasih banyak-banyak atas segala perkongsian. Kita akan beralih ke quiz dulu, tapi lepas tu kita ada soalan daripada audience. Dah banyak dah soalan menarik saya dapat nampak ni daripada audience ni. So nanti kita akan sambung kembali kepada Cik Afifi dengan Puan Fasha sekejap lagi ya. Okay, alright. So that was such an amazing talk. So first of all, let me just okay, I want to try to share my screen, but unfortunately I've been changed to an attendee. So can somebody please change me back? So sementara somebody tukar balik saya, jadi I have been demoted. I am no longer the I'm no longer the boss. Saya sekarang makan gaji.
Sekejap je. Sebab and now I am the boss. So thank you orang yang promote saya. So, okay, so now I can share my screen. Alright, so I am gonna share my screen. Okay, so we are now gonna continue on. So as I mentioned, kita akan buat Menti punya quiz. So kita semua akan use this platform untuk buat kita punya quiz. So untuk quiz ni kita ada 10 soalan. So 5 daripada Cik Afifi, 5 daripada Puan Fasha. Ada soalan yang berdasarkan apa yang kita sebut tadi. Ada soalan yang memang general knowledge, siapa tak tahu selamat menembak. So dia punya soalan-soalan dia memang best lah. Saya tengok dia punya soalan memang sangat-sangat menarik. Okay, so if you are interested to join the quiz, please join menti.com. Ada 2 cara untuk you join. Satu ialah you pergi ke menti.com and then masuk the code 13239252, or dekat chat dekat Microsoft Teams tu ada satu direct link untuk Menti juga. Yang itu pun you klik aja terus dapat masuk ke quiz ni. So kalau you interested untuk nak join the quiz tu, sila masuk sekarang. So as I mentioned, kita hadiah ada banyak, ada 8 hadiah. Banyak gila hadiah hari ni. So kita ada 8 hadiah, sila join. Kalau kata sekarang baru ada 15 orang, maksudnya 1 in 2 tau. Boleh menang. So, almost semua orang boleh menang. So kalau you nak menang, silalah join. Okay, so sekarang baru 17. So peluang cerah untuk nak menang sekarang ni. So siapa-siapa yang berminat untuk nak join quiz tu, now is the time. Sila masuk Menti sekarang. Okay, so sementara kita tunggu semua orang masuk, dah berduru-duru dah start dah berdesuk semua masuk. Okay, Alhamdulillah. Okay, so saya akan terus ke page instruction. So sila masuk macam saya cakap tadi. Menti.com, masuk code, direct link from MS Teams punya chat, QR code, so many different ways for you to join us today. So this is a very lively punya session. I hope you guys are joining in. So everyone sila join. We're going to start the quiz very shortly. Okay, so if you are interested to join, the first thing that I want everyone to do is please put in your phone number. Kenapa kena phone number? Sebab kalau menang, kami nak contact. So kami akan bagi hadiah kepada para pemenang dan nombor telefon anda sangat penting untuk tujuan ini. Jadi jika anda nak join kita punya quiz hari ini, sila masukkan nombor telefon anda. Kalau anda rasa macam tak apalah, tak nak hadiah, dan tulislah apa-apa karangan dekat situ, tak payah TC pun tak apa. Nombor telefon specifically supaya kami boleh contact anda nanti. Okay? Kalau ada siapa-siapa yang ada isu, ada masalah untuk join Menti, sila bagi tahu, sila let us know kat chat ke, kat message apa ke, nanti insya-Allah ada urus dia boleh bantu juga. So far baru ada 6 orang ni. Tak tahu mana lagi yang lain-lain ni. Kalau you nampak dekat your screen, kalau dia ada cakap macam the presenter has moved to the next slide, maksudnya you still tengah stuck dekat slide lama tau. Maksudnya dekat your phone, katalah you tengah buka Menti ni on your phone. Kalau dia nampak tulis cakap you are on the old slide lah, maksudnya presenter has gone to another slide, click go to the current slide. Nanti kan nampak muka telefon ni. So harap semua orang dapat masuk sebab so far 46, sorry. Saya dah tengok yang 6 lah. Saya salah tengok lah. Ya Allah, malam betul. Sorry, minta maaf. Okay, 46 orang dah join, Alhamdulillah. So 48, Alhamdulillah. Okay, so 48 orang sila tulis phone number. Kalau rasa macam bayang-bayang nak menang, tak nak tulis pun tak apa. InsyaAllah kami cuma akan contact kalau menang sahaja. Number tu kami tak ada simpan, tak ada apa. Kami just tujuan untuk nak contact untuk menang, bagi hadiah saja. Okay? Alright, so kita akan bagi masa dalam 1 minit lagi ke? 1 minit lagi? Sekarang 9.49, so 1 minit lagi and then kita akan start the quiz. Okay? There is another soalan nak tanya sebab after this saya nak tanya you all dari course mana pula. Itu next punya slide. So I think we can move on since semua orang still 54 sekarang ni. So I'm just gonna move along now. Okay, so FST atau lain-lain? Ada mazhab sikit dekat sini. Just nak make sure, are you guys FST atau lain-lain? So sila tulis dekat sini, FST atau lain-lain. Hadiah tu insya-Allah kalau you still top, kita still bagi. Cuma ni just nak tahulah kita punya percentage orang yang ada kat sini ni FST ke ataupun daripada luar ke. So
Ni just untuk kami as urus setia lah untuk nak tahu our demography of the audience macam mana. Okay, so sila isi. Kita ada 52, rasa semua dah isi sekarang. Alright, so I'm gonna go to the next one. So this is the last call for anyone yang nak join kita sekarang. Oh wait, hang on, program, I forgot. There's another one. There's another slide. Please let us know which program you're from. So kalau kamu dulu ISA, ini untuk siapa yang alumni lah kan, nak isi. Siapa yang ISA, tulis ISA. Siapa FB, tulis FB. TKI, FM, ASRM. QM, SPM if you're from FPQS, and then lain-lain kalau ada. So sini nampak terus lah yang lain-lain tu sebenarnya FPQS dengan QM. Oh ada lain-lain, okay ada lagi seorang. Okay, alright. So nampaknya banyak yang ISA, banyak peminat Tegar Afifi nampak ni. Puan Fasha bukan tak ada peminat tapi macam dia punya reputasi Cik Afifi dekat budak-budak USIM sekarang ni dia famous kat sini. So tu yang ramai ISA kat sini. Okay, alright. So I think we've got everyone here. Alright. Okay, so I am going to start the quiz. I'm going to go to the next slide roughly in about 10 more seconds. 10 more seconds. Okay. Sebab ada lagi yang tambah-tambah ni nanti kan terlepas pula. Okay, alright. So I'm gonna start the quiz. Okay, ready? So in this page here, basically just tulis whatever. Nak letak nama boleh, nak letak nama samaran boleh, nak letak apa-apa pun tak apa. Sebab nanti kalau you menang, kami contact terus phone number tu je. So tak kisahlah you nak letak nama apa kat sini. So okay. So sila buat nama samaran dekat sini sekejap and then kita akan start the quiz. Okay. Alright, so 57 orang. Nice. So kalau 8, rasa more than 10% tau. Macam quite good rate sekarang ni tau. 8 orang daripada 57 ni akan dapat hadiah dia. Okay. Those of you yang tak tahu hadiah-hadiah apa, saya sampai sudah saya tak cerita hadiah. Duit lah, duit masuk ke bank account. So, saat lagi kami akan contact, kami akan bank in, transfer ke account number yang you guys akan provide lah nanti bila kami contact nanti insyaAllah. Dan bolehlah guna duit tu untuk masuk SEM depan ni Okay, alright, so we're going to start. Tadi dah 57 dah jadi 56 lah pula. Alright, nak tunggu ke? Dia, Allah dah lagi seorang pula keluar. Ni lagi lama keluar, lagi lama tunggu, lagi ramai keluar ni. Langsung balik. Okay, alright. Okay, I'm gonna start in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, question number 1. Pekerjaan manakah yang dijangka tidak akan terkesan dalam tempoh 10 tahun lagi? Ni general knowledge ni. Insider.com says there's a job yang memang in 10 years time dia still ada job tu. So job tu macam tak akan terkesan lah. Okay. So adakah itu juru proses gambar, operator telefon, juru wang atau operator drone? Which one yang you rasa in 10 years time still ada lagi? Masih ada lagi. 10 years time. Tu dia. Memang tembak menembak ni. Jawapan dia operator drone. Operator drone. Juru proses gambar ni, kalau you tengok Adobe Photoshop punya latest conferences ke apa-apa ke, dia cakap dia punya software tu boleh tolong designkan poster untuk you. You tak payah buat, you just pilih kan saya nak gambar kucing. Dia yang buatkan kucing dalam poster tu. Operator telefon kita dah tak ada call macam hello operator tolong sambung ke apa semua. Actually sekarang dah tak ada dah operator telefon tu. Juru wang, kalau you pergi dekat Tesco yang self-service tu kan you yang pergi yang tu kan. So pekerjaan ni sebenarnya pekerjaan yang in 10 years time memang takkan ada lagi lah. Operator drone insyaAllah masih ada. Sebab apa? Sebab drone in 10 years time memang banyak gila akan ada. Sebab penggunaan drone tu makin lama makin meluas. So insyaAllah this job in 10 years time akan ada. This is according to insider.com. Okay. So that's the first question. So alhamdulillah 15 orang berjaya menembak dengan berjaya ni. Okay, question number 2. Question number 2. Okay, teknologi manakah yang mungkin akan diguna pakai secara meluas mulai 2025? Maksudnya
Mana teknologi yang you rasa in 2025 semua orang akan pakai? Ramai orang akan pakai. This is according to the World Economic Forum. So World Economic Forum dia ada buat Future of Jobs survey in 2020. Dia cakap there's this one technology. Tahun 2025 almost semua orang akan pakai. Which one is it? Cloud computing, quantum, robots, or biotechnology? The answer is cloud computing. Cloud computing. So robots, yes, because kita dah tengok banyak movies yang banyak robots apa semua tu. But we're not necessarily confident that in 20 years time yang robots tu boleh pakai lah. Kalau you pernah tengok robot yang kita ada sekarang ni macam banyak langgar benda lah apa semua kan. So cloud computing is actually a lot more, you know, there is lagi prevalent, lagi meluas. Kita punya email semua, kita bukan pakai email yang simpan dalam komputer kita saja. Email kita semua yang ada dekat cloud server orang lain. So cloud computing tu boleh imagine in 2025 mungkin tak perlu storage langsung dekat komputer kita, semua benda ada dekat internet, semuanya on the cloud. So according to WEF, cloud computing is the technology. Okay, kita tengok dia punya leaderboard. So, siapakah yang berjaya menembak dua soalan tersebut? Nah, tu dia. Mas Joko. Okay, so Mas Joko is fastest. Alright, let's go. So, question number 3. Question number 3, ready semua? Okay, so bidang kerja manakah yang mempunyai permintaan tinggi dan meningkat merentasi semua industri? Maksudnya semua industri perlukan benda ni. Apakah kerja yang mempunyai permintaan yang tinggi? Is it data entry clerks, financial analysts, process automation specialists, or relationship managers? Sila tembak. Sila tembak, mana satu? Ada. Afifi sebut sikit-sikit lah pasal benda ni. Kalau you guys tangkap tadi lah. Which one was it? Dan tembakan dia mengena kepada automation. Kalau you perasan, Fifi ada sebut tadi keyword automation. In the future, there's going to be a lot more reliance on automation. Sebab apa, kita nak kurangkan kesilapan manusia lah kan, human error ni kan. Dan kita dah banyak guna proses yang komputer ni memang banyak memerlukan kerja-kerja renyah ni bukan manusia yang buat. Kerja renyah ni komputer yang buat. So there's going to be a lot of automation. So again, this is also from the World Economic Forum, Future of Job Survey 2020. Actually, process automation is the one yang sangat-sangat tinggi across all industries, not just IT, across everything. So itu adalah question number 3. Okay, question number 4 pula. Question 4. Bidang kerja manakah yang mempunyai permintaan yang rendah? So this is terbalik dia tadi. Bidang kerja mana yang rasa macam towards the end tak ada siapa yang kira tak ramai yang nak lah, bukanlah tak ada siapa. Kuranglah orang yang nak. Is it accountants and auditors, robotic engineers, fintech engineers or project managers? Which ones yang rasa macam towards the future ni makin kita kurang nak? Who is it? Okay, time's up. I like how all the answers are all split. Like you guys so far macam answers mesti ada 50% dekat ni, 50% dekat ni. Accountants and auditors. Now you might think that mesti ada orang perlu kan. But because benda ni renyah dan benda ni is something yang kita boleh program, boleh automate again. You'll be surprised that a lot of the work of accountants and auditors sebenarnya makin lama makin banyak automated. Maksudnya komputer yang buat, bukannya manusia yang buat. And if you look at the rest, or robotics engineers, fintech engineers, project managers, ni benda-benda yang still perlu manusia yang buat. Accountants and auditors sebenarnya komputer dah banyak boleh take over. So this is the job yang paling kurang lah permintaan dia according to World Economic Forum ni. Okay, so next question. Sudah loading result. Lambat pula dia loading result dia. Komputer pun tengah sedih. Sekejap ya.